Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Nurul Syafidah binti Rosli. Nombor mencek saya adalah 140161. Nama pensyarah saya adalah Dr. Irwan Mahathir Ismail. Baiklah. Pada petang ini saya akan membentangkan pembentangan secara talian yang bertajuk model air terjun ataupun waterfall model. Waterfall model ini merujuk kepada model gitaran hidup atau linear sequential. Ia sangat mudah difahami dan digunakan. Dalam model air terjun ini, setiap fasa mestilah diselesaikan dahulu sebelum meneruskan fasa-fasa yang lain. Baiklah, terdapat beberapa komponen yang terlibat dalam model air terjun ini. Antara komponen utama yang terlibat dalam model air terjun ini adalah fasa analisis, fasa reka bentuk, fasa pelaksanaan, fasa pembangunan dan akhir sekali ialah fasa penilaian atau pengujian. Fasa analisis merujuk kepada masalah yang berlaku. Fasa ini adalah dalam mengenal pasti masalah yang dihadapi dan cara untuk menyelesaikannya melalui temu bual, pemerhatian tinjauan, soal sidik dan sebagainya. Fasa pembangunan perisian ini adalah untuk mencari puncak atau faktor yang menimbulkan masalah tersebut. Oleh itu, pembangunan analisis ini adalah untuk menganalisis tentang pengguna serta objektif pembelajaran yang dapat dikenal pasti. Pembangunan perisian perlu membuat penilaian terhadap perkara berikut iaitu matlamat perisian, objektif perisian, kumpulan sasaran, kandungan perisian, pendekatan pedagogi dan akhir sekali adalah strategi penggunaan perisian. Kesemua analisis ini dilakukan bagi memastikan reka bentuk pengajaran bersistem dapat dihasilkan menepati atau memenuhi keperluan pengguna yang sebenar. Baiklah, kita beralih kepada fasa kedua iaitu fasa reka bentuk. Fasa reka bentuk ialah merujuk kepada proses memindahkan maklumat daripada fasa analisis kepada satu lakaran fizikal yang akan digunakan semasa proses pembinaan. Maksudnya, kesemua maklumat keperluan dalam proses reka bentuk ini diambil dari fasa analisis permulaan. Dalam reka bentuk perisian multimedia, terdapat perkara-perkara yang perlu diberi perhatian iaitu dalam menentukan kandungan perisian berlandaskan kandungan yang telah dirangka dalam fasa analisis, kemudian menentukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran bersesuaian dengan objektif pembinaan perisian yang dilakukan. Yang ketiga ialah menentukan kaedah penyampaian maklumat mudah difahami atau tidak dan bersesuaian dengan pengguna tersebut. Dan akhir sekali adalah dalam menentukan reka bentuk paparan bersesuaian dengan teori pembelajaran dan strategi pembelajaran yang telah dirancang. Okey, yang ketiga adalah fasa pelaksanaan. Fasa ini digunakan dalam membangunkan serta melaksanakan perisian multimedia untuk menjadikan kaedah pembelajaran itu lebih menarik dan berkesan. Kesemua elemen utama yang telah direka bentuk dalam fasa sebelum ini perlulah digarafkan ke dalam perisian dengan bantuan alat pengarangan. Proses kerja dalam fasa ini melibatkan pembangunan perisian, menilai perisian mengikut aspek-aspek yang ditetapkan, menguji kestabilan perisian, mengubah suaian dan membaik perisian bagi membaiki dan meningkatkan lagi kualiti perisian. Okey, fasa yang keempat ialah fasa pembangunan. Fasa ini direka bentuk melalui pembangunan perisian. Pembangunan perisian ini melibatkan proses membangun atau menghasilkan perisian dengan menggunakan aplikasi multimedia dan alat pengarangan. Pembangunan perisian perlu dibangunkan berdasarkan reka bentuk yang telah ditetapkan dalam fasa reka bentuk. Proses membangun perisian ini melibatkan pakar-pakar perisian dan memakan masa yang agak lama. Baiklah, yang akhir sekali ialah fasa penilaian. Fasa ini merujuk kepada proses pengujian dan penilaian perisian yang dibangunkan bagi memastikan isi kandungan, grafik, audio, video dan antarmuka perisian bersesuaian.
Pasal ini juga menguji adakah objektif perisian tercapai ataupun tidak. Menurut Cosby PC 2001, beliau menyatakan dalam menjamin satu sistem berjalan dengan lancar dan mencapai objektif, penilaian harus dilakukan. Oleh itu, jenis penilaian yang digunakan dalam menilai perisian yang dilakukan ialah penilaian formatif dan sumatif. Okey, antara kelebihan dan kekurangan model air terjun ini adalah kelebihannya ia mudah diterangkan kerana pelanggan yang tidak biasa dengan pembangunan perisian. Model ini boleh memberikan pembangunan perisian pandangan tahap tinggi terhadap proses pembangunan. Kebanyakan model lain adalah ubah semula dari model air terjun. Kekurangan model ini adalah ia tidak menggambarkan cara kod itu dihasilkan kecuali sesuatu perisian itu sudah benar-benar difahami. Ia juga tidak menyediakan panduan untuk mengendalikan sebarang perubahan yang berlaku pada produk dan aktiviti. Dan akhir sekali, kekurangan terhadap model air terjun ini adalah gagal untuk menganggap perisian sebagai satu proses penyelesaian masalah. Model air terjun adalah hasil daripada proses pembangunan perkakasan. Okey, bilakah hendak menggunakan model ini? Model ini boleh digunakan apabila keperluan sangat terkenal, jelas dan tetap, definisi produk stabil serta teknologinya difahami. Dia tidak ada syarat yang tersembunyi dan sumber yang mencukupi dan kepakaran diperlukan tersedia secara percuma. Tetapi projek ini tidak tahan lama. Mengapa guna model ini? Model ini sangat ringkas dan senang difahami sebab dia berkaitan antara satu sama lain. Senang dikendalikan kerana kekuatan model setiap fasa mempunyai penyampaian khusus dan proses tinjauan. Fasa diproses dan diselesaikan satu demi satu, iaitu dalam untuk diringkaskan ialah fasa tidak bertindih di antara satu sama lain. Model air terjun ini berfungsi dengan baik untuk perlindungan yang lebih kecil di mana keperluan sangat difahami. Okey, pendapat tentang model air terjun ialah ia mempunyai tambahan kecil yang amat membantu persembahan dalam memberi impak maksimal, contohnya animasi dan peralihan terbina yang menarik perhatian penonton. Okey, dalam pada itu, template ini sangat mudah digunakan seperti drag atau seret dan lepaskan foto dan gambar pengguna untuk mengendalikan tempat letak tersebut. Okey, template persembahan ini juga mempunyai pelbagai guna yang unik dengan reka bentuk PowerPoint yang moden, iaitu ada load chain dan wizard untuk membantu membuat tayangan slide terkemuka, termasuk susun atur infografik yang popular seperti carta alih, rajah proses dan peta minda. Ia juga berdasarkan form percuma untuk kemudahan anda. Okey, kesimpulan berdasarkan model air terjun ini adalah model air terjun ini melibatkan 6 fasa yang berturutan. Ia menggunakan penggunaan teknologi, sangat mementingkan teknologi. Pembangunan model ini amat terikat antara satu sama yang lain. Betul. Sebab kalau proses yang pertama tak terjadi, maka dia tak boleh proceed untuk proses yang kedua. Ia suka diubah suat atau ikut kesusahan suasana dan ia agak mustahil dalam mengikut langkah secara terperinci tanpa wujud masalah yang berlaku. Okey, sekian, terima kasih.